أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib dan insya-Allah fardu isya berjemaah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan kita terus baca hadis kerana waktu isya kita awal, waktu kita terhad. Jadi kita terus sambung hadis yang Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la tahasadu, janganlah kamu semua saling dengki mendengki, kata Nabi. Tuan-tuan, yang ni kita dah terang secara panjang lebar pada pertemuan yang lepas. Nabi larang kita daripada dengki-mendengki. Malah kalaulah ada saudara kita yang mendapatkan nikmat daripada Allah, kita mesti kena suka dengan nikmat yang dia dapat. Dan kita mendoakan supaya dengan nikmat yang dia dapat itu, mudah-mudahan dia diberkati oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, yang walaupun dalam masa yang bersamaan
Kita tak dapat pun nikmat sebagaimana yang dia dapat, tapi kita doa untuk dia. Maka malaikat rahmat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana engkau mendoakan saudara engkau, maka demikian juga engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengancam, orang yang berdengki antara sesama manusia, amalan dia ni yang kita risau, tuan-tuan. Menyebabkan amalan kebaikan itu musnah. Dan Nabi SAW menyebut, al-hasadu ta'kulal hasanat. Perasaan hasad itu dia akan memusnahkan segala kebaikan-kebaikan, kata Nabi, sebagaimana api yang memakan kayu-kayu dan juga daun-daun yang kering. Tuan-tuan, maknanya orang yang hasad ni, amalan dia musnah, amalan dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dah terang pada pertemuan yang lepas, wala tanajashu, dan juga janganlah kamu mengamalkan perniagaan tanajash. Tuan-tuan, apa dia perniagaan tanajash? Iaitulah dia berpakat dengan kawan dia supaya menyatakan barang yang dia jual ini adalah barang yang baik, barang yang berkualiti. Padahal barang tu bukan barang berkualiti pun, cuma dia pakat dengan kawan dia, suruh kawan ni kata bahawa barang ni adalah barang terbaik, barang yang berkualiti. Dan tuan, maka itu adalah baik yang disebut sebagai an-najash, yang ianya juga adalah diharamkan pada syarak kita. Dan tuan, kita dah beritahu bahawa dalam perniagaan yang kita cari bukanlah jumlah, tetapi yang kita cari adalah barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambung malam ni, dan kata Nabi SAW lagi, wala tabaghadu, dan janganlah kamu saling bertengkar di antara satu dengan yang lain. Wala tadabaru, dan janganlah kamu saling belakang membelakangi, kata Nabi. Tuan-tuan, bila mana orang ni dia jatuh di dalam kemarahan, bila orang ni dia jatuh di dalam permusuhan, maka dia akan jadi lagu mana? Dia akan jadi tadabaru. Orang ni tak tegur orang ni, kemudian orang ni pun tak tegur kepada saudara dia. Tuan-tuan, maka dia jadi berkelahi. Tuan-tuan, orang yang berkelahi ni adalah orang-orang yang sangat jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kita sebut Nabi SAW kata, apabila dua orang yang bertemu kerana Allah Ta'ala, lalu dia berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya dua orang ni dia bersaudara, saling berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Kata Nabi SAW, nanti pada hari mahsyar esok, dia akan mendapatkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, makna kata apa? Dua orang yang berkasih sayang ni, mereka juga akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian dia tak bertegur siapa tu di dalam perangkap syaitan. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia peringatkan kita, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah, kata Allah. Tuan-tuan tengok ayat ni. Apa dia pekerjaan syaitan ni? Adapun syaitan yang dia kehendaki daripada kamu ni dua. Tuan-tuan nak jauh manusia ni pada dua keadaan. Tuan-tuan, apa dia dua keadaan ni? Baghdha ni yang pertama sekali, iaitulah kalian saling bermusuhan di antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan, yang ni makna al-baghdha. Kemudian syaitan nak manusia ni al-adawah, supaya mereka senantiasa
dalam keadaan al-adawah. Tuan-tuan, al-adawah. Tuan-tuan, bila mana orang ni dia marah, bertengkar, tuan-tuan, maka dia akan keluar daripada lunas-lunas sebagai seorang manusia. Tuan-tuan, banyak bila orang ni dia berselisih di antara satu sama lain, maka dia akan jadi lagu mana? Dia akan pi kepada perbunuhan wal-iyadzu billah. Tuan-tuan, ni awal daripada tabaghadu, daripada membenci di antara satu dua kaum ni. Depa ni bergaduh, berketurunan, berpuluh-puluh tahun mereka ni bermusuhan, tak berteguk siapa pun. Tuan-tuan, ini adalah perkara-perkara yang merugikan agama Allah Subhanahu Wa Taala satu. Tuan-tuan, yang keduanya, pergaduhan ni dia akan menjauhkan seseorang itu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi persaudarakan antara Aus dan juga Khazraj. Tuan-tuan, dua kaum ni, mereka ni berselisih dah sekian lama, puluhan tahun. Akhirnya Nabi mai, maka Nabi persaudarakan antara kedua-dua kaum ni. Tuan-tuan, bukan hanya setakat tu, malah Nabi SAW dia mempersaudarakan di antara muhajirin dan juga ansar. Ansar adalah orang-orang yang duduk di kota Madinah, manakala muhajirin adalah orang-orang yang mai daripada kota Mekah Al-Mukarramah yang berpindah ke Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, tengok bila terjalinnya persaudaraan ni, turun rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rahmat yang macam mana? Nabi dapat bina negara dekat Madinah. Tuan-tuan, Nabi dapat menyebarkan lagi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan orang Islam pada waktu itu sangat-sangat kukuh. Bermula daripada persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, ni yang kita kata apa ni? Yang ni adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita bersaudara ni, bila kita berpakat ni, nak buat apa-apa dia jadi mudah. Kalau kita berpakat ni, dia akan jadi kuat. Tuan-tuan, tapi kalau kita tak berpakat, berpecah di antara satu dengan hak yang lain, tuan-tuan, kita tidak akan dapat bina kekuatan. Tuan-tuan, sebab itu Islam ni, di antara kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada umat ni, siapa-siapa pun juga yang menyebut kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, tak kira dia orang Malaysia, ataupun dia orang Singapura, ataupun dia orang Amerika, dia orang mana sekalipun, kalaulah dia ada kalimat ni, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwah, maka mereka itu adalah orang-orang yang bersaudara, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tengoklah pada zaman Khalifah Abu Mu'tasim, tuan-tuan, pada zaman tu ada satu orang perempuan. Tuan-tuan, ni nak cerita, kalaulah masing-masing ni dia boleh bersatu, kemudian masing-masing ni dia boleh diikat dengan tali silaturahmi. Tuan-tuan, salah satunya kumpulan itu dia akan jadi kuat. Tuan-tuan, tengok pada zaman Khalifah Abu Mu'tasim, ada satu orang perempuan yang dicabul dia punya kehormatan dia. Tuan-tuan, dia ni duduk dekat negara kafir. Kebetulan pula perempuan ni dia pakai tudung, dia pakai jilbab. Tuan-tuan, jadi orang kafir ni dia tak boleh tengok orang Islam ni, terutamanya para muslimah, mengenakan tudung, mengenakan jilbab. Tuan-tuan, mereka tarik jilbab dia. Kemudian dia dipenjarakan di penjara kafir. Tuan-tuan, akhirnya perempuan ni dia mengeluh. Dia mengeluh. Aina Khalifah Abu Mu'tasim?
Manakah dia Khalifah Abu Mu'tasim? Pasal apa dia tak tolong aku? Dan tuan, kebetulan pada waktu perempuan ni mengeluh, ada satu orang Islam yang dia dengar keluhan perempuan ni. Dan tuan, dia cepat-cepat melaporkan perkara tersebut kepada Khalifah Abu Mu'tasim. Dan tuan, Abu Mu'tasim bila dia dapat tahu perempuan ni dicabuli dia punya hak dia, dia punya kehormatan dia, Abu Mu'tasim dia tulis surat. Dan tuan, tak pergi perang pun tulis surat ya. Dengar noh. Dan tuan, dia tulis surat kepada ketua dekat negara kafir ni. Dia tulis apa? Aku beri kepada kamu kata dua, kata Khalifah Abu Mu'tasim. Sama ada kamu nak melepaskan perempuan kami, ataupun aku akan menghantar satu bala tentera yang pasukan hujung berada di pintu kamu, sedangkan yang baki daripada tentera itu masih lagi berada di pintu istana aku. Tuan-tuan, tengok punya besar apa ni kumpulan tentera yang nak dihantar oleh Khalifah Abu Mu'tasim. Dan akhirnya apa yang berlaku? Perempuan ni diberikan hak dia dan akhirnya dia dilepaskan daripada tahanan penjara. Dan tengok bagaimana kesatuan ini dia mendatangkan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Nabi SAW dia pesan sangat-sangat, wala tabaghadu, kamu janganlah saling benci membenci, wala tada, satu dengan yang lain. Dan tuan, kita boleh kalau tak nak tegak, tapi tak boleh lebih. Dia menjauhkan dirinya daripada saudara dia fauqa thalathati ayyam, lebih daripada 3 hari, kata Nabi SAW. Dan tuan, kadang-kadang kita ni ada juga rasa kecil hati. Kadang-kadang kita ada juga berasa hati dengan orang. Dan tuan, yang diperbolehkan hanya 3 hari sahaja. Kalaulah lebih daripada 3 hari, kata Nabi SAW, seolah-olah macam kamu menumpahkan darah saudara kamu, kata Nabi SAW. Dan maknanya ini merupakan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Dan kita nak harmoni ni lagu mana? Diajak oleh Nabi SAW. Antaranya untuk memupukkan keharmonian ni, yang pertama sekali, dan ni benda yang ada pada kita semua, mudah benda ni. Kata Nabi SAW, Abshus salam, hendaklah kalian semua menyebarkan salam, kata Nabi SAW. Dan ringankan mulut kita. Kita beri salam ni, kata Nabi, ila man ta'rifu wa lam ta'rif, kepada siapa yang kamu kenal dan juga dengan orang yang kamu tidak kenal, kata Nabi SAW. Dan berikan salam, Assalamualaikum. Dan Nabi kata apa? Kalau kamu berikan salam, maka akan turunnya kasih sayang di antara satu dengan yang lain. Dan yang kedua, Nabi hendaklah kalian semua tahadaitum. Kita ni tengah-tengah duduk dalam masjid ni, siapa-siapa yang ada bawa minyak wangi ni, bawa mai tangan hang sak. Bukannya ambil tangan dia pergi kepak tangan dia. Bukan tu. Bagi dia minyak wangi dan sebagainya. Dan maka kata Nabi SAW, bila mana orang ni dia lakukan perkara-perkara baik yang macam ni, tahabbabtum, maka kalian akan dapat apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi kata lagi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah dia menjual sebahagian daripada kamu dengan jualan saudara dia. Dan yang ni maksudnya apa? Jangan kita pi potong queue, jangan kita pi ambil customer orang lain, jangan kita ambil pelanggan orang lain.
Tuan-tuan, sampai tahap ni, Islam dia jaga betul. Tuan-tuan, kalaulah kita dah deal dengan orang pun, tiba-tiba kita mai kat dia ni. Hang deal dengan dia buat apa? Main deal dengan aku lah. Aku bagi hang ni harga lagi murah lagi. Aku bagi lagi kualiti lagi. Tuan-tuan, agak-agak apa perasaan orang yang dah deal ni? Orang yang kita dah janji dengan dia. Tiba-tiba kita pi batalkan perjanjian dengan dia. Tuan-tuan, sudah pastilah dia akan terasa, dia akan rasa kecil hati, dia akan rasa marah. Tuan-tuan, daripada sinilah nanti puncanya apa? Al-baghdha wal-adawah. Kebencian dan juga permusuhan di antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW dia ajak ada kita dua perkara tuan-tuan dalam hal ni. Pertama, kata Nabi SAW, wala yabi'ur rajul yabi'u akhihi. Janganlah dia meniaga di atas perniagaan saudara dia. Tuan-tuan, yang ni hak yang pertama. Tuan-tuan, contoh dia macam mana contoh dia? Tuan-tuan, contohnya apa ni, kawan ni dia dah apa ni, ada dua orang. Seorang penjual, seorang lagi pembeli. Tuan-tuan, masing-masing ni dia dah bersetuju lah. Okey, aku jual hang dengan barang ni sekian-sekian dia punya harga dia. Tuan-tuan, kawan yang ni pun dah setuju dah. Okey, aku Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Kerana tuan-tuan, Islam dia cukup menjaga hati seseorang. Dia tak mau orang ni nanti bila berlaku macam tu, dia akan jadi mudarat hak yang lebih besar lagi. Tuan-tuan, dia akan jadi permusuhan, dia akan jadi saling tak bertegur antara satu dengan hak yang lain. Ni dalam bab perniagaan. Kemudian kata Nabi SAW, la yakhtub bi khitbatin akhihi. Janganlah dia pi bertunang dengan tunang saudara dia, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, yang ni biasa berlaku, dia kata apa? Allah tunang baru bukannya jadi bini betul dia lagi. Tuan-tuan, dia pun pergi potong kiu. Tuan-tuan, dekat sini ni ada hukum yang diletakkan oleh Islam kita. Bila mana satu orang dia dah masuk meminang dah, dia dah masuk minta dah, tuan-tuan, haram bagi orang lain untuk memutuskan perhubungan tersebut. Dia boleh membawa kepada dosa besar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Islam dia jaga benda-benda ni semua. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, kita baca laju sikit ya, bagi habis hadis ni. Jadi kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Maka oleh kerana itu jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaudara, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, pada zaman jahiliah dulu ni, ketika mana orang duk bergaduh, tuan-tuan, zaman jahiliah ni memang zaman siapa yang kuat maka dialah pemenangnya. Siapa-siapa yang kaya maka dialah yang mempunyai tempat. Tuan-tuan, tengok pada zaman jahiliah, orang perempuan langsung tidak mempunyai hak apa-apa. Kalau suami meninggal, dia tak boleh warisi harta. Kalaulah orang perempuan pada waktu itu dia datang keuzuran, tuan-tuan, dia tak boleh duduk dengan suami dia. Dia akan dihalau keluar daripada rumah sehinggalah habis dia punya keuzuran dia. Tuan-tuan, ni zaman jahiliah. Sebab itu jahiliah ni disebut jahiliah. Tuan-tuan, jahiliah ni apa dia? Dia adalah zaman gelap, zaman yang mana tidak ada peraturan langsung. Manusia hidup dalam keadaan zalim menzalimi antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan, lalu perkara ni Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Imran. Dan pengajarannya juga adalah kepada kita semua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum syafa hufratin minan nar. Pada waktu itu kamu berada pada jurang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, rupa-rupanya orang yang
Mereka ni berada dekat mana? Hampir kepada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut al-qatilu wal maqtulun kilahuma finnar. Mana-mana orang yang bermusuhan, kata Nabi, orang yang membunuh dan orang yang kena bunuh, kata Nabi, dua-dua akan dihumbankan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia beza dengan kalau kita perang. Kalau perang ni memanglah kalau siapa yang mati, dia mati syahid. Kalaulah dia hidup sebagai orang yang mulia. Dan tuan, yang ni nak cerita, yang ni benci kawan hak yang ni, yang ni pi benci kawan hak yang satu lagi. Apatah lagi sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditakdirkan dengan permusuhan itu kedua-duanya mati. Dan tuan, Nabi kata apa? Yang membunuh dan yang kena bunuh, kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu jangan kita mudah-mudah sangat nak musuh dengan orang. Tuan-tuan, simpan sikit kita punya kemarahan kita. Dan bukannya makna kata tak boleh marah. Dan kita kan dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan beberapa unsur. Antaranya adalah unsur api. Dan unsur api ni adalah dia meluapkan segala kemarahan kita. Dan jadi kalau satu orang dia nak marah, dia kena marah dengan cara lagu mana? Dengan cara yang telah diaturkan oleh syarak, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ambillah masa lebih kurang dalam 3 hari ataupun 4 hari untuk relaxat. Dan tuan, fikirkan balik. Benda yang kita duk berkelahi dengan orang ni, benda besar ke benda kecil saja. Dan tuan, pohon petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana orang yang bermusuhan ni, dia berada dekat dengan jurang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Nabi kata, al-muslimu akhul muslim. Ketahuilah, seseorang muslim itu dia adalah saudara kepada muslim yang lain, kata Nabi. Dan maknanya kita semua adalah bersaudara. Kita dipersaudarakan oleh Allah Ta'ala dengan akidah yang satu. Dan tuan, kiblat kita sama, kemudian Nabi kita sama, kemudian Quran kita juga sama. Dengan itulah kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itu kata Nabi, la yazlimuhu, kamu jangan buat zalim kepada saudara kamu, kata Nabi. Wala yakdzibuhu, kamu jangan berdusta, kamu jangan bohong kepada dia. Wala yahqiruhu, kamu jangan buat jahat kepada dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, bahkan disebutkan oleh ulama, seseorang itu adalah orang yang zalim, kata ulama. Bila dia tengok saudara dia dizalimi, tiba-tiba dia tak tolong saudara dia. Dan sebahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, siapa-siapa yang tidak mengambil berat berkenaan dengan soal saudara dia, falaisa minni, maka orang ni dia bukan daripada kalangan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, sebab itu menjadi tanggungjawab kepada kita. Lah ni kalau dekat Palestin lah ni, tu saudara kita lah tu. Yang sama-sama baca Quran dengan kita, Nabi dia pun sama, kiblatnya pun sama. Dan cuma kita nak pi perang ni, dia ada dia punya syarat-syarat dia. Maka kita adalah orang yang duduk jauh dengan mereka ni. Dan tuan, apa dia kita punya tanggungjawab pada waktu ni dengan saudara-saudara kita di sana? Mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus dia kata at-taqwa hahuna. Nabi pun sebut takwa itu hahuna, dekat sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa yushiru ila sadrihi 3 marratin. Nabi mengisyaratkan kepada dada dia 3 kali. Dan Nabi isyaratkan sebagaimana dia menjaga diri dia. Tuan-tuan, ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, kata Nabi, setiap muslim ke atas seseorang muslim itu haram bagi dia. Dan apa dia yang diharamkan ke atas saudara kita yang muslim ni? Damuhu, darah dia haram buat kita. Dan maknanya tak boleh untuk kita tumpahkan darah dia, melainkan dengan hak-hak yang dibenarkan oleh syarak sahaja baru boleh. Dan sebagaimana Islam dia suruh hukum bunuh, pada waktu tu boleh. Ketika mana disuruh rejam kepada dia, pada waktu tu barulah boleh. Dan maka Nabi kata haram darah dia. Wa maluhu, macam tu juga harta dia juga adalah haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa irduhu, dan segala apa yang ada hak kepunyaan dia haram diambil oleh saudara dia. Malah kita kena jaga saudara kita ni sebagaimana kita jaga diri kita sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang daripada kamu sehinggalah kamu kasih kepada saudara kamu sebagaimana kamu kasih kepada diri kamu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi mudah-mudahan kita dapat jaga persaudaraan ni. Pasal apa? Kerana orang yang nak dekat dengan Allah Ta'ala, dia kena jaga 2 hubungan ni. Dia bukan setakat jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Satu, dia kena jaga hablum minallah. Dia kena jaga kena jaga hubungan dengan sesama manusia. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dia silap faham. Dia duk sembahyang, dia duk zikir, dia baca Quran, dia duk berasa macam dia dah selamat dengan Allah Ta'ala, sehingga dia tak peduli dengan saudara dia. Dia tak peduli apa yang dia buat terhadap saudara dia. Tuan-tuan, kalau kita nak diterima oleh Allah Ta'ala, jaga 2 hubungan ni. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, habis. Nanti kita akan masuk pula pada hadis yang ke-36. InsyaAllah Ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.